Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sandy, Cik Azman, apa khabar? Baik. Saya sungguh merasa gembira pada malam ini dan rasa bertuah dan begitu bersyukur kerana walaupun agak lambat sampai pada malam ini, tapi masih diberikan ruang untuk memberikan ucapan pada malam ini. Terima kasih banyak. Pada malam penuh berbahagia ini, saya tidak akan bercakap panjang dan mengambil satu tajuk yang ringkas. Tajuk saya pada malam ini adalah eratkan tali kekeluargaan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, mempunyai sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni, daripada isteri kepada anak, malah kalau orang tua kita tinggal bersama, dan suasana yang harmoni merupakan impian setiap orang. Setiap orang inginkan bila pulang ke rumah melihat wajah-wajah manis yang terpancar daripada setiap ahli keluarga. Ini merupakan satu penawar yang cukup besar. Kalau kita pulang dari jabat dalam keadaan yang mungkin agak hati kita gusar, bila melihat suasana keluarga yang ceria, hati kita terubat pada waktu itu. Baik, sama-sama kita ikuti tiga isi utama untuk kita sama-sama kita selami agar antara cara untuk mengeratkan tali kekeluargaan kita. Yang pertama, untuk mengeratkan tali kekeluargaan harus ada penghargaan kepada ahli keluarga. Yang pertama, kalau suami kepada isteri, seboleh-bolehnya bagi hadiah kepada isteri atau suami setiap hari. Jangan pulang ke rumah. Kalau kita kerja, jangan pulang ke rumah tanpa bawa hadiah. Jangan bagi hadiah cuma pada hari jadi. Hadiah tak mesti dalam bentuk yang besar. Mungkin sekuntung bunga untuk isteri, pisang goreng, atau iya benar, mungkin pisang goreng ataupun ubi goreng untuk isteri. Yang penting bukan ubi gorengnya, yang penting bukannya pisang gorengnya, tapi ingatannya. Alangkah indahnya sewaktu suami pulang dari kerja bawa goreng pisang, disambut oleh isteri di muka pintu dengan senyuman yang manis, minum sama-sama sambil cerita apa yang berlaku suatu kerja tadi. Si isteri juga bercerita apa yang berlaku di rumah, tentang anak-anak yang tadi pulang dari sekolah. Pada waktu kita pulang mungkin anak-anak berada di luar. Itu yang pertama kepada isteri. Bagaimana penghargaan kepada anak-anak? Anak-anak yang bersekolah, selalu anak-anak bersekolah gitu ya. Kalau anak-anak pulang dengan rekod pelajaran, contohnya rekodnya 5 yang biru, 3 yang merah. Jangan terus dimarah yang merah. Puji dulu yang biru. 5 yang biru dipuji. Along, bagus ni. Abang suka kamu belajar kuat sehingga kan 5 mata pelajaran mendapat lulus dengan baik. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau yang merah ini semesta depan atau di sesi pengajian yang akan datang ditukar kepada warna biru. Contohnya begitu. Anak saya sendiri pernah saya buat begitu. Dan alhamdulillah hubungan saya dengan anak makin lebih rapat. Jadi, cuba kita amalkan. Jangan melihat kepada kelemahan anak secara terus sehingga kan anak merasakan bahawa dia tidak dihargai. Maka itu malang dalam keluarga, hingga menjadikan anak itu mengingati peristiwa di mana ayahnya memarahnya hingga masuk dalam minda separa sedar dia dan membawanya kepada usia dewasa. Akhirnya hubungan di antara kita dengan anak makin jauh. Isi yang kedua terkait dengan bagaimana untuk mengeratkan keluarga adalah cari waktu untuk bersama dengan keluarga. Antaranya makan bersama. Pastikan dalam keluarga kita kalau makan malam bersama. Anak tidak akan menyentuh makanan selagi mana ketua keluarga belum bersama-sama. Jadikan ini satu kemestian. Kerana itu merupakan di antara ruang dan masa untuk kita bersama-sama menatap wajah setiap ahli keluarga. Dan pada waktu itu anak mungkin tercerita, Abah, tadi Alung menang perlawanan bola sepak. Pada waktu itu anak mempunyai ruang waktu untuk bersama dengan kita, menjadikan kita sebagai kawan. Ya? Pakar psikologi ada menyebutkan tentang bagaimana anak itu perlu kita melayani dia. 6 tahun yang pertama, ya, dia kita sebagai hamba.
Kencingnya, minumnya, makan semua dia. 6 tahun yang kedua, kita sebagai apa? Dia sebagai tuan. Abah mau baju sekolah, abah mau ini, kita penuhi. Dan 6 tahun yang berikutnya kita sebagai kawan. Maka hargai anak-anak kita. Yang kedua, terkait dengan bagaimana untuk mengerat. Yang ketiga, untuk mengeratkan keluarga, bawalah keluarga kita keluar daripada suasana rumah, pergi kepada suasana baru. Pada tahun lepas, saya sendiri bawa keluarga saya pergi ke Jakarta. Dan daripada situ, anak-anak sering menyebut, abah, seronok pergi Jakarta, bila lagi kita mau pergi. Akhirnya anak-anak memandang itu suasana yang cukup bahagia bagi dia orang. Dia akan merasakan bahawa waktu itu dia keluar daripada masalah yang hadapi sewaktu dia bersama kawan-kawan, bersama dengan pelajaran dan sebagainya. Akhirnya menjadikan ikatan keluarga semakin rapat dan semakin erat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, ada 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, hargai setiap ahli keluarga kita. Yang kedua, cari ruang untuk kita bersama-sama dalam satu hari bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga, cari ruang untuk kita keluar bersama dengan keluarga, keluar ke mana-mana bersama dengan keluarga dan suasana yang bahagia. Mudah-mudahan dengan cara berkenaan kita dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, dan dari keluarga yang bahagia itulah wujudnya kejayaan demi kejayaan yang lain. Antaranya seorang lelaki yang berjaya, di belakang dia mesti ada satu perempuan, isterinya ataupun ibunya yang bersokong kuat di atas kejayaan dia. Begitu juga seorang lelaki yang berjaya, di belakangnya selalunya ada sebuah keluarga yang mantap di belakangnya, yang berdiri, yang sentiasa memberi sokongan kepada kejayaan seorang lelaki. Begitu juga dengan seorang wanita. Seorang wanita yang berjaya, sekalipun walaupun sedangkan di belakangnya ada seorang anak yang bermasalah, masyarakat akan masih memandang rendah pada perempuan berkenaan. Walaupun itu tidak merupakan satu ketidakadilan dalam masyarakat, itu hakikat yang berlaku pada hari ini. Nah, sama-samalah kita menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia dengan usaha dan doa kita, insya-Allah. Maka saya sudahi ucapan saya pada malam ini dengan mengharapkan mudah-mudahan kita sama-sama digunakan oleh Maha Kuasa sebuah keluarga yang bahagia di sini dan juga di kampung yang kekal abadi. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.